Yang ketiga memang dia datang setiap minggu, iaitu adalah malam hari Jumaat. Yang keempat, tak lama lagi kita akan bertemu dengannya insya-Allah dengan sihat wal afiat insya-Allah. Yaitu bila kita sibuk dengan masak lemang dan sebagainya, malam hari raya Idul Fitri. Banyak orang yang dia sibuk untuk balik kampung, untuk masak makanan yang sedap. Maka malam itu ulama panggilkan dia malam yatim. Faham yatim? Maknanya banyak orang yang dia tinggalkan malam itu dan dia sibuk dengan kegembiraan. Jadi ulama panggilkan dia al-lailatul yatimah dalam bahasa Arab. Yang terakhir ialah malam hari raya Idul Adha. Jadi ini adalah 5 malam. Bila kita doa di dalam 5 malam ini, maka mudah-mudahan Allah terimakan doa kita insya-Allah. Jadi saya sebutkan sebentar tadi, Rajab itu adalah bulan Allah. Beristiwa yang jadi di bulan Rajab, saya rasa semua faham. Yaitu Allah telah fardukan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya salat 5 fardu. Walaupun salat ini bukan khusus untuk Rasulullah SAW. Bahkan umat yang terdahulu mereka adalah lakukan salat, tetapi bukan seperti kita 5 fardu. Allah fardukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam 5 fardu, tetapi pahalanya seperti 50 fardu. Itu di bulan Rajab. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa juga Allah telah fardukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ketika dia dapat istiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang menyatakan di tahun 2 Hijriah. Itu pun puasa yang kita akan bertemu dengannya insya-Allah tak lama lagi. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita ambil di bulan Rajab banyak beristiwa. Saya tak sempat nak sebut satu persatu. Yang kedua, di bulan Sya'ban yang kita masih lagi ada di dalamnya, malam nisfu Sya'ban sudah lalu, dan di bulan atau di malam nisfu Sya'ban itu walaupun ada hadis yang dhaif, ada hadis yang hasan, ada hadis yang sahih tentang malam nisfu Sya'ban. Bukan semua palsu atau semua dhaif, tidak. Tentang malam nisfu Sya'ban itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan. Dan ada yang menyatakan ada hadis asyaddud dha'f, maknanya hadis yang lemah yang tak boleh kita pakai. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ambilkan salah satu daripada hadis itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan pandang kepada hambanya kecuali, dan dia akan ampunkan dosa hambanya kecuali 2 golongan sahaja, yaitu musyrik dan musyahin. 2 golongan ini dia tidak dapat ampun daripada Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Apa maksud musyrik? Orang yang belum dapat hidayat untuk masuk di dalam agama Islam. Apa maksud musyahin? Itu memang dalam umat Islam banyak sekali. Siapa itu orang musyahin? Sekarang musyahin bukan di dalam mulut juga. Sekarang musyahin dia gunakan ini tuan-tuan. Ini pun sudah jadi nama dia musyahin. Sebab kerja kita, amalan kita, perkara yang kita buat, kadang-kadang kita tak sebut dalam mulut, tapi sebut di sini. Social media, Facebook, WhatsApp, itu nama dia musyahin di zaman kita ni. Apa maksud musyahin? Orang yang menibarkan fitnah supaya 2 golongan ini adalah bergaduh. Orang yang dia suka menibarkan fitnah supaya rumah tangga ini hancur. Itu nama dia musyahin. Di zaman kita apa saja yang kita buat sudah ada di sini. Kadang-kadang pun itu palsu, bukan betul. Supaya kita nak jatuhkan si fulan bin fulan, maka kita tuliskan di dalam social media. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la yaghfiru li musyrikin wala li musyahin.
di malam nisfu Sya'ban Allah tak akan ampun untuk orang musyrik dan orang musyahin ini. Hadis ini adalah hadis sahih. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beristiwa yang jadi di bulan Sya'ban. Dan ada lagi beristiwa yang jadi di bulan Sya'ban. Baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ketika dia dapat hijrah daripada kota Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka ketika dia sampai ke kota Al-Madinah itu, dia semayang ke arah Baitul Maqdis sebanyak 17 bulan 3 hari. Ini Abu Yas Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban menyatakan 17 bulan 3 hari. Baginda sallallahu alaihi wasallam semayang ke arah Baitul Maqdis, sehingga dia dengarkan daripada orang Yahudi bagaimana Muhammad ini, dia kata Rasul, dia Nabi, tetapi bila dia nak beribadah itu dia syarik qiblat kami. Apabila dia dengarkan perkataan yang seperti ini, Baginda sallallahu alaihi wasallam jadi sebagai orang hairan. Nak dapat keputusan daripada mana? Hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia semayang di waktu salat zuhur itu, Allah turunkan kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Inilah yang turun kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika dia memang nak ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba bila turunkan ayat ini, terus dia ubah ke Baitullahil Haram, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Jadi beristiwa ini atau sejarah ini jadi di bulan Sya'ban. Baginda sallallahu alaihi wasallam tukar kiblat itu di bulan Sya'ban. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah semayang ke Baitul Maqdis itu ketika dia berhijrah sebanyak 17 bulan 3 hari. Maka bila turunkan kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam ayat ini, Baginda sallallahu alaihi wasallam terus dia syarikan qiblat Baitullahil Haram, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ka'bah Al-Musharrafah ini salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala yang akan tidak hilang sehingga hari kiamat. Maka ada orang yang akan pergi untuk menunaikan haji setiap tahun. Kalau ada orang yang dia kata kami tak dapat, memang itu tidak ada panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau ada orang yang dia kata mereka akan tutup, memang pernah dia tutup, tidak ada orang yang yang haji, tetapi ada makhluk yang lain yang dia haji ketika itu juga. Jadi ini adalah sebagai salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka beristiwa tukar kiblat itu jadi di bulan Sya'ban. Yang seterusnya beristiwa yang jadi, saya sebutkan sebentar tadi, Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, wa Sya'banu syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, bulan Baginda sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini Allah turunkan salah satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ada yang menyatakan dia turun di 15 Sya'ban. Maka kita sentiasa dengarkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ketika khatib di atas mimbar. Waktu hari Jumat, ketika dia sampaikan khutbah atau bacakan khutbah. Jadi ayat ini dia turun di bulan Sya'ban. Maka ulama menyatakan kita kena banyakkan salawat atas Baginda sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, apabila datang awal bulan Sya'ban itu, dia akan buat satu karangan salawat khas untuk bulan Sya'ban. Barang siapa yang dia memang ikutinya
atau dia sayang kepada beliau, atau dia ikut manhaj beliau, maka dia suruhkan mereka kena baca daripada awal bulan Sya'ban sampai habis bulan Sya'ban sebanyak 7,000 kali. Ini khas untuk bulan Sya'ban. Kerana bulan Sya'ban itu adalah bulan salawat, atas baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nampak salawat itu panjang, saya tak boleh baca. Seperti ada satu hari kita pergi baca salawat tafrijiyah sebanyak 4,444. Tapi yang ada depan kita itu saya fikir semua orang boleh baca. Tiba-tiba kita kira untuk satu orang 200. Bila kita kira untuk orang yang hadir itu memang 200. Apabila kita sedang baca salawat tafrijiyah, ada orang yang dia datang terhadap saya, Ustaz, sebenarnya saya tak tahu apa itu salat tafrijiyah. Ustaz pun sudah bagi saya baca 200. Saya pun syarahkan kepada dia, apa itu salawat tafrijiyah? Boleh pun kita sekarang, kita pun sudah ada ustaz. Ini pun nama dia ustaz juga. Tulis di sini salawat tafrijiyah, dia akan keluar terus. Bila dia tulis salawat tafrijiyah, dia pun keluar. Ustaz, saya pun tak pandai baca bahasa Arab. Bila dia cakap seperti ini, saya faham, ini orang tak nak baca. Saya cakap sama dia, kalau seperti itu, bagilah saya baca 200 itu. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salawat tafrijiyah itu panjang sikit. Kalau tak mampu kita bacakan salawat tafrijiyah, contohnya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu pun sudah cukup. Ini khas untuk bulan Sya'ban. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Sya'ban ini dan bulan Rajab yang kita ceritakan tentangnya sebentar tadi, ulama menyatakan ini adalah bulan tanaman kebaikan. Bila kita buat kebaikan di bulan Rajab dan Sya'ban, maka mudah-mudahan Allah akan terimakan amalan kita dan puasa kita di bulan Ramadan insya-Allah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, wa Ramadhanu syahru ummati. Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, madza fi Ramadan? Apa yang patut kita kena buat sebelum masuk bulan Ramadan? Dalam minggu ini saya rasa ramai orang yang dia akan keluar mall untuk beli barang banyak. Tapi jangan beli kurma, saya ada kurma dalam kereta. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan bukan bulan satapan untuk kita banyak makan dan sebagainya. Bulan Ramadan ini bulan yang dia datang dengan kerohaniannya. Bulan Ramadan ini harus kita kena irtinam, kita kena ambil kesempatan supaya kita khatamkan Al-Quran Al-Karim walaupun 2 kali sepanjang bulan Ramadan. Kita tak nak jadi seperti Imam Syafi'i. Memang tak mampu nak jadi seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i di bulan Ramadan dia khatam Al-Quran Al-Karim, 1 khatmah di waktu siang, 1 khatmah di waktu malam. Kita ini kalau dapat sepanjang bulan Ramadan khatam Al-Quran Al-Karim sekali, syukurlah, alhamdulillah. Ada yang dia baca waktu awal bulan Ramadan memang dia rajin. Tetapi bila akhir bulan Ramadan itu mesti dia keluar shopping untuk beli barang untuk hari raya. Dan dia tidak dapat khatam. Tapi ada orang yang pandai juga. Apabila datang 21 Ramadan atau 22 Ramadan, pasti dia khatam. Supaya 10 yang terakhir itu boleh dia bebas sikit untuk pergi beli barang dan sebagainya. Kita bukan sebut jangan happy di akhir bulan Ramadan, atau jangan kita jadikan hari raya itu banyak kesibukan dan sebagainya. Tidak.
Cuma kita kena ambilkan kesempatan di bulan Ramadan itu untuk khatam Al-Quran Al-Karim walaupun sekali. Orang yang dia ada alasan, saya ini tak pandai. Untuk lagu-lagu memang kamu pandai. Untuk lagu-lagu itu boleh kita dengar banyak kali. Tapi untuk Al-Quran Al-Karim, bila kita nampak ada TV yang dia baca Al-Quran, terus kita teriam semua dia tukarkan TV itu supaya kita nak dengarkan drama dan sebagainya. Bahkan ada orang yang menghafalkan Al-Quran walaupun dia tak pandai baca, hanya daripada dengar. Waktu dia dengarkan YouTube itu boleh dia hafal Al-Quran. Maknanya dia sentiasa dengarkan Al-Quran daripada YouTube, tiba-tiba dia dapat hafal Al-Quran Al-Karim. Dapat untuk bacakan Al-Quran Al-Karim memang lancar. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan muslimat, kita kena fokus di bulan Ramadan untuk bacakan Al-Quran Al-Karim sekadar yang kita mampu. Yang seterusnya, apabila kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang buruk. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sabda di dalam satu hadis, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Beberapa daripada golongan kita ini yang bila dia puasa, maka dia menahan makanan dan minuman, tetapi pahala puasa itu tidak dapat. Kerana dia memang ketika datang bulan Ramadan itu pun dia tidak berhenti daripada berkataan yang lucah atau berkataan yang tidak baik. Jadi ulama sufi menyatakan puasa ini terbahagi dua bahagian. Puasa daripada menahan makanan dan minuman. Yang kedua, puasa mulut itu daripada berkataan yang lucah atau berkataan yang tidak baik. Bila kita buka puasa di bulan Ramadan, memang wajib kita kena qada. Tetapi bila kita keluarkan berkataan yang tidak baik tentang si fulan bin fulan, pahala kita akan hapus. Tak dapat pahala. Jadi boleh kita menahankan diri kita di bulan Ramadan ini supaya kita tidak dapat untuk berkongsi bila kita nampak orang menumpak si fulan bin fulan. Puasalah, janganlah buatkan macam ni. Janganlah campur sama mereka sekali. Kalau kita dengarkan si fulan bin fulan, memang dia kata, oh si fulan bin fulan itu memang banyak dia buat hal. Oh, apa hal yang dia buat? Dia pun nak campur sekali. Jadi kita pun masuk di dalam golongan orang yang dia menumpat si fulan bin fulan tersebut. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang patut kita kena buat sebelum datang bulan Ramadan. Kemudian di sini, apabila kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim, tidak ada satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya seterang-terangnya seperti bulan Ramadan. Macam mana? Allah berfirman tentang 4 bulan yang haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dia kata, Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Daripada 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Dia tidak sebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tetapi untuk bulan Ramadan Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turun Al-Qur'an Al-Karim. Maka ulama sufi menyatakan juga Ramadan 5 huruf. Tetapi untuk satu huruf ada satu makna. Untuk satu huruf ada satu makna. Ra itu adalah rahmah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah
wa akhiruhu 'itqun minan nar. Awal bulan Ramadan itu adalah rahmat. Wa wasatuhu maghfirah, pertengahan bulan Ramadan itu adalah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa akhiruhu 'itqun minan nar, hujung bulan Ramadan itu adalah bebas daripada api neraka. Maka ra itu adalah rahmat, mim itu adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dhad itu adalah janji orang yang dia puasa di bulan Ramadan daripada dua perkara yang kita sebut sebentar tadi, menahan makanan dan minuman. Yang kedua, jagakan mulut. Mudah-mudahan dia akan masuk syurga. Alif itu amanun minan nar. Amanun minan nar, aman daripada api neraka. Nun yang terakhir itu adalah nurum minallahil azizil ghaffar, cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti, orang yang dia puasa bulan Ramadan dengan baik, maka dia ada satu pintu, nama dia Babur Rayyan. Allah akan jumpukkan mereka daripada pintu Babur Rayyan ini. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini juga bukan khas untuk Rasulullah dan umatnya, tidak. Allah berfirman tentang puasa ini, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, Allah telah fardukan kepada kamu puasa seperti kaum-kaum yang terdahulu atau seperti kaum yang sebelummu. La'allakum tattaqun. Kenapa kita puasa? Supaya kita bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa fardu bulan Ramadan ini adalah salah satu rukun daripada rukun agama Islam. Dan saya ambilkan sedikit lagi, puasa di bulan Ramadan ini adalah wajib. Kita ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunat, ada puasa makruh, ada puasa haram. Ada 4 ya. Wajib yang macam mana? Kita puasa bulan Ramadan, kita puasa nazar, dan nazar ini tidak datang kecuali daripada orang bakhil. Nazar, faham nazar? Nazar ini, kalau Allah sembuhkan anakku si fulan bin fulan, aku nak puasa sebanyak 3 hari. Maknanya kalau Allah tak sembuh, saya tak nak puasa. Ini nama dia bakhil. Maka dia sebutkan di sini, nazar ini tak datang kecuali daripada orang bakhil. Bila Allah bagi ini, saya akan buat ni. Kalau Allah tak bagi, saya tak akan buat. Jadi nazar itu wajib. Qadha itu adalah wajib. Jadi dia kata 3 perkara ini: puasa bulan Ramadan, puasa qadha, puasa nazar. Ini semua adalah wajib. Kemudian puasa sunat. Puasa sunat ini terbahagi 3 bahagian. Ada yang datang setiap tahun sekali sahaja. Ada yang datang bulanan itu hanya sekali sahaja. Ada yang datang mingguan atau 1 minggu sekali sahaja. Baik. Yang datang setiap tahun seperti 6 Syawal, seperti 9 yang pertama daripada bulan Dzulhijjah, seperti hari Ashura dan hari apa nama dia yang sebelumnya 9, 10 atau 10, 11. Kerana itu adalah amalan kaum yang terdahulu, mereka adalah puasa hari Ashura. Sebab itu sebentar tadi saya ada bagi tahu kepada antum semua, puasa ini bukan khas untuk Rasulullah SAW, bahkan umat yang terdahulu puasa juga. Apabila baginda SAW nampak orang Yahudi dia puasa hari Ashura,
Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami adalah lebih layak untuk jagakan agama Nabi Musa alaihi salam. Tetapi kita tak nak buatkan hanya satu hari. Khaliful Yahud. Tukarkan amalan orang Yahudi itu, dia puasa satu hari, kita kena puasa 9, 10 atau 11, 10, 11. Pasti kita kena puasa 10 itu. Jadi ini pun dia datang sekali. Kemudian yang datang sekali lagi, apa nama dia? Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad, hari Arafah. Hari Arafah untuk orang yang dia tidak datang atau tidak pergi menunaikan haji. Tapi untuk orang yang menunaikan haji, makruh dia puasa hari Arafah. Kerana dia ada kesibukan dengan bacaan doa, dengan amalan yang lagi banyak. Jadi tidak perlu dia kena puasa hari Arafah. Tapi orang yang tidak dapat pergi, maka dia kata di sini sunnah dia puasa. Kemudian yang datang bulanan, ada yang datang setiap bulan sekali, yaitu al-ayyamul bidh. Ayyamul bidh yang macam mana? Dia kata hari-hari putih. Hari-hari putih 13, 14, 15. Ini ramai orang yang dia puasa walaupun 13, 14, 15 itu hari Sabtu, hari Ahad. Sunat kita kena puasa. Kemudian ada orang ramai yang dia tak tahu, ada lagi salah satu sunat yang dia datang setiap bulan. Hari hitam. Ada lagi 3 hari, nama dia hari hitam. 28, 29, 30. Ini ramai orang yang dia tidak jaga sunat ini. Jadi ini pun datang setiap bulan. Dan ada hadis yang dia ceritakan tentang hari hitam ini. Jadi yang kita faham atau yang kita banyak dengar, hari putih sahaja. Jadi ini pun sunat. Kemudian yang seterusnya, ada lagi berapa? 4 minit ya? Boleh ya? Baik, yang seterusnya yang dia datang setiap minggu, hari Isnin dan Khamis. Ini adalah puasa sunat. Baik. Puasa makruh seperti yang saya sebut sebentar tadi, apabila orang yang dia pergi haji, dia nak puasa hari Arafah, itu makruh. Apabila kita puasa hanya hari Sabtu sahaja setiap minggu, itu nama dia makruh. Maka itu nama dia makruh. Apa yang haram? Haram ini bila kita start puasa sunnah daripada hari ini, contoh. Daripada 16 Syaban sampai 30 baru kita nak mula untuk puasa sunat. Haram. Tapi kalau untuk qadha, kita nak qadhakan salat. Apa nama dia puasa, mohon maaf, bukan salat. Kita nak qadhakan puasa. Contoh si fulan bin fulan, tahun lepas memang dia dapat corona, tiba-tiba dia buka puasa sebanyak 3 hari. Tak sempat nak puasa setelah itu. Baru dia ingat hari ini nak puasa start daripada esok. Maka boleh dia puasa, sebab itu qadha. Tapi puasa sunat daripada 16 Syaban ke atas baru kita nak start, tak boleh. Haram. Kemudian dia kata haram tapi sah. Tadi haram itu memang Allah tidak terima, seperti yang kita sebutkan sebentar tadi. Atau orang yang dia puasa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tiga hari tasyrik, itu pun haram. Apabila ada seorang yang dia perempuan, ini khas untuk perempuan sahaja, puasa dia sah tapi haram. Bagaimana? Siti fulana binti fulan baru dia kahwin. Bila dia kahwin? Bulan Rajab. Akhir bulan Rajab baru dia kahwin. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan madu. Jadi dia nak puasa tanpa izin, dia tak minta izin daripada suaminya. Apabila suaminya itu dia serahkan diri kepadanya atau dia nak buat hubungan, abang saya puasa, kenapa tak minta izin? Dia kata tak perlu. Jadi perempuan yang seperti ini dia kata puasanya sah tetapi haram kerana dia tidak minta izin daripada suaminya. Sama juga
sayyid. Al-abd lis-sayyid. Faham abd? Orang yang dia memang hamba, dan perkara ini tidak ada di zaman kita. Apabila dia puasa tidak minta izin daripada tuannya, maka puasanya sah, tetapi tidak haram kerana dia tidak minta izin daripada tuannya. Wallahu a'lam. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan muslimat, saya memang nak tamat ketika bunyi jam ini. Jadi saya rasa kita berhenti di sini, dan saya ucapkan selamat menunggu bulan Ramadan al-Mubarak insya-Allah, dan mudah-mudahan kita dapatkan puasa yang sempurna insya-Allah, dan mudah-mudahan tahun ini kita pun dapat untuk sembahyang salat berjamaah di masjid, bukan seperti tahun lepas. Tahun lepas pun kita jadi imam, tapi jadi imam untuk keluarga sahaja. Tahun ini boleh kita jadi imam untuk orang lain. Jadi ini adalah sebagai salah satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, ada berumuman, barang siapa yang dia berminat nak belikan kurma, maka mudah-mudahan saya ada jual di luar lah. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli kulli untha wa dhakar. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله